Bahagiannya yang tuan-tuan kena isi sendiri sebagai gurata. Ada sebagainya tuan-tuan pantau sahaja, diisi oleh pihak lain di sekolah. Begitu juga dengan saya di PPD. Ada bahagian yang saya kena urus sepenuhnya. Ada bahagian yang saya tolong tengok-tengok saja, remind kepada rakan-rakan yang jaga bahagian-bahagian berkenaan. Baik, tentang pengurusan bengkel kita pada ini, insya-Allah dalam surat 8 hingga 5 petang. Tapi kita cuba habis lebih awal daripada yang itulah. Tak sampai pukul 5 lah. Ada yang beritahu saya pukul 5 kan nak sana nak sini. InsyaAllah kita cuba habis lebih awal lagi. Cuma saya tak boleh janji habis pukul 1, habis pukul 2 dan sebagainya. Ikut tuan-tuan berceramah. Kalau dia rasa banyak modal nak cakap nanti, sebab semalam beliau di Pekan, sebelum tu beliau di Maran, dan banyak perkara yang beliau dapat di dua daerah tu. Hari ni banyaklah modal nak cakap di laut. Lama dah sikit. Sasi senyum orang sebut lama tu. Boleh dah sikit? Pempat? Tak boleh? Cikgu Sasi ni rakan lama saya. Lama dah jadi gurata ni. Dia tukar-tukar sekolah pun tetap jadi gurata juga. Dia di tukar sekolah. Jawatan gurata tetap untuk dia juga. Tak ada untuk orang lain lah. Jadi kalau Cikgu Sasi tukar sekolah satu hari lepas ni, suruh jadi gurata juga. Baiklah. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan bersama dengan Cik Muhammad Alias. Cik Muhammad Alias ni ke dalam struktur lama JPN tu, beliau merupakan ketua unit maklumat di sektor pengurusan maklumat dan ICT. Tetapi sekarang ni ekoran perstrukturan baru, tuan-tuan berfaham, berlaku perstrukturan di peringkat PPD, JPN dan KPN. Beliau telah berubah ke sektor yang lain, tetapi masih lagi menjadi pegawai meja bagi MIS untuk negeri Pahang. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau pada pagi ini. Tentang minum pagi, yes. Ada lagi ke yang baru sampai dan belum sarapan? Kalau ada yang belum sarapan, saya jemput sarapan sekarang. Boleh lagi, kita bagi masa. Jangan sampai 1 jam lah. Ada lagi makanan di kafe. Betul Sasi, pergi makan. Kalau siapa yang baru sampai belum sarapan, boleh sarapan lagi. Ataupun tak cukup sarapan, nak sarapan lagi, boleh sarapan lagi. Cik Izwan dah sarapan dah? Dah. Itulah Dah. Di rumah ke di kafe? Di rumah. Di Di kafe. Oh, di kafe. Salah. Okay, selepas ini kita akan mulakan taklimat dan insyaAllah kita akan pukul 10 tak ada sarapan dah. Tak ada makan dah. Kita akan teruskan hingga tengah hari lah. Baru kita ada makan nasi tengah hari insyaAllah. Baik, berkenaan dengan guru data, boleh saya survey tak? Berapa orang guru data baru yang jadi baru dia dapat jawatan guru data tahun 2020 ataupun 2019? Start 2019 sampai 2020. Keluarkan tinggi-tinggi sikit. Ramai juga Okay, terima kasih tu. Berapa orang yang telah dapat surat lantikan JDM daripada pihak JPN Pahang? Rakan-rakan yang angkat tangan tadi, berapa orang yang dah ada surat lantikan daripada JPN? Seorang saja. Cikgu tahu bila jadi JDM itu? Tahun ni. Dah dapat surat lantikan dari JPN? Dapat dah? Bulan 6 begitu? Ya. Boleh saya WhatsApp saya surat saudara. Kalau ada tak? No. Ya, minta sekolah hantar WhatsApp. Sebab ada sekolah yang sangkut mungkin kesilapan hantar dan sebagainya. Yang lain tak ada surat lagi Okey, jadi JDM yang baru dilantik jadi gurata 2019, 2020 dan sebelum ini pun JDM perlu ada surat lantikan sebagai gurata di sekolah tersebutlah, sekolah sendiri kira-kiranya. Dan surat lantikan sebagai JDM ini terpakai di sekolah itu sahaja. Contohnya Cikgu Izwan di Raut Jaya, dia dilantik sebagai JDM di SK Raut Jaya sahaja. Kalau beliau bertukar ke sekolah lain, jawatan itu akan terlucut dengan sendirinya. Kalau guru besar di sekolah yang baru lantik sebagai JDM juga, sekolah kena mohon yang baru. Jadi surat lantikan itu terpakai selagi mana cikgu tu berada di sekolah itu. Kalau 20 tahun dia di sekolah yang sama, 20 tahunlah surat itu terpakai. Kalau setahun sajalah surat itu terpakai. Jadi surat itu dikeluarkan oleh pihak JPN. Saya tak boleh keluarkan surat itu. Kalau saya boleh keluar pun, memang boleh keluar suratnya, tapi tak laku. Tak milik surat itu untuk digunakan dalam urusan-urusan rasmi. Jadi kepada sekolah yang belum JDM yang belum ada surat, tuan-tuan boleh beritahu pihak sekolah
minta isi lampiran 1 yang mungkin saya fikir semua sekolah dah ada borang itu. Kalau tak ada, saya akan bagi lagi sekali dalam grup WhatsApp nanti petang nanti. Jadi boleh minta pihak sekolah isi dan hantar ke JPN Pahang. SK Gali dah mohon lama dah sebelum PKP, tapi sebabnya tak dapat lagi. Itu yang dimaklumkan oleh bekas Gurata yang dah jadi JPK sekarang. Jadi beliau bagi tahu Gurata baru yang pengganti beliau tak dapat surat lantikan sampai sekarang. Saya rujuk ke pihak JPN, mungkin juga kerana berlakunya perubahan jawatan dan struktur JPN, surat tersebut tak sampai ke meja pihak yang sepatutnya. Jadi saya minta maaf lah juga kepada SK Gali ataupun sekolah-sekolah yang lain yang sekolahnya dah hantar, PT dah buat surat awal-awal tahun lagi, guru besar ataupun ketua dah sign, tetapi masih tak terima lagi surat lantikan sebagai JDM. Saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin itu kelemahan di peringkat kami di PPD ataupun JPN, menyebabkan surat tuan-tuan tak sampai. Selalu kami dia minta hantar cepat, tapi kali ini pihak kami pula yang lambat keluarkan surat kepada tuan-tuan dan puan. Baik, sebelum kita mula, nak tengok tu SK Bandar Laut dah sampai. SK Bandar dah ada, SK Ulu Gali lupa tadi, SK Gali dah ada. Tanjung Putus, Pamakulat, Ulu Dong dah ada, Ulu Dong, Muhammad Jabar, Temau, Kuala Dong, Chenua, SK Segar, SK Kuala Atok, SK Ulu Atok, SK Semata Ulu, SK Kuna Patah, SK Batu Dalam, SK Tersang, SK Ulu Sungai. Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey. SK, saya lupa dah saya tu untuk sekolah. SK Lembah Kelau, SK Tersang 1, Kerau 1. Okey, Cik Faizal yang orang lama. Okey, Tersang 3, SK Bukit Fraser, SK Bukit Fraser, tak apa lagi? Okey, Tami ke Beza. Tu ada wakil SK Bukit Fraser. Tami. Tak ada ya? Okay, SK Satak, Okey. masih. SK Raub Indah, SK Raub Jaya, SK Mahmud, SK Perempuan Metodis, SCKC Chungching, SCKC Sempalik, SCKC Sungai Ruan, SCKC Johor, SCKC Sungai Lui. Sungai Lui lepas sekali. Kita buat masuk Cik Alias. Ini ada Encik Alias, ada JPN Pahang, Pegawai Meja Emis. Selamat datang ke daerah laut. Baik, sambung sikit lagi. SDKC Ceroh dah ada. Tras, Sungai Cetang, Sangli, Sungai Kelau, Amerau, Ceroh, Danang Ceroh, Sasi, Gali, Danang Gali, Bukit Fraser, ada. Cikgu tinggal di Bukit Fraser ataupun di bandar? Bukit Fraser, tak ada masalah sepanjang jalan ni? Tak ada. Okey, terima kasih. Semesta, Cikgu Samia, Tengah Guning, SMK Dau, Tersang, Seri Laut, SMK Gali, SMK Segar, SMK Mahmud, Datuk Syahbandar Hussein, Perempuan Metodis, Syahbandar. Syahbandar dah panggil tadi ya? Silap, 2 kali panggil. MDS, Chungching, Sungai Ruan. Okay, so, Alhamdulillah semua ada kecuali SK Bukit Fraser. Lepas ni kita akan carilah ke mana cikgu SK Bukit Fraser, mungkin tak terima surat dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan kehadiran, saya akan edarkan juga borang kehadiran di sini. Saya minta cikgu isi
maklumat yang diperlukan, nama, jawatan cikgu. Mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan ni yang guru ganti yang berdari ni membantu gurata sebab gurata tak dapat hadir. Saya semalam dia telefon saya perlu hadir ujian dan sebagainya. Nombor telefon perlu ada juga ya. Nombor telefon dan juga tanda tangan lah. Terbaca juga ni. Pastikan isi borang ni setiap orang, setiap sekolah. Bila bos datang ni hilang modal cakap dah. Nampak dah ada pegawai seni tak nak cakap apa ke dah. Baiklah tuan-tuan, berkenaan dengan pengurusan MIS juga, baiklah, suka juga saya ingatkan tuan-tuan, kau tengok di paparan di depan tu, dia ada semakan bertema. Setiap bulan ada semakan bertema. Jadi kalau boleh, kalau sibuk mana pun, saya minta setiap bulan tu masuklah beberapa kali, tengoklah semakan bertema tu. Kalau tuan-tuan tak tahu sangat apa nak disemak, cuba ikut semakan bertema. Macam bulan lepas ada saya maklumkan dalam grup kan, apa tema yang perlu semak. Jadi untuk bulan September ni ada tema yang perlu disemak lah. Paling banyak bagian infrastruktur. Bagian infrastruktur mungkin tuan-tuan sekolah lama terpaksalah bawa tip nak sukat dan sebagainya. Kena tengok betul-betul bahagian mana untuk kita nilaikan sama ada bangunan di sekolah kita tu berada pada tahap yang mana, selamat ke tak selamat ke untuk kita gunakan. Bagi sekolah yang baru senang lah ya, mungkin dia senang sikit lah. Untuk SMK Sega, sebelum dia buka tu, caretaker dia memang sangat rajin lah, bawa buku pelan yang besar tu pergi isi MIS berdasarkan buku pelan. Memang saya fikir data tu mungkin data yang paling tepat kot, ikut dalam pelan yang dipegang oleh pihak kontraktor. Jadi itu antara bahagian yang tuan-tuan perlu semak lah. Untuk tengok untuk mulai ni ya, sub modul sekolah, pengisian maklumat peralatan ICT. Ini data dah lama dah. Peralatan ICT ni lama dah ada dah, sejak dulu-dulu lagi. Sebelum MIS berubah seperti sekarang pun dah ada dah. Jadi tuan-tuan boleh kemas kini lah. Mana-mana peralatan ICT yang ada dalam sistem perbankannya dah dilupuskan, tuan-tuan boleh padamkan dalam persenarai. Tapi kalau belum dilupuskan lagi, jangan padamkan, biarkan dia ada dalam tu lah. Baiklah tuan-tuan, jadi Pak Cik Alias pun dah ada. Saya silakan kepada beliau lah untuk menyambung taklimat kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Encik Nur Azam selaku pengurus MIS di PPD Raub. Seterusnya kepada tuan-puan bagian gurata bagi PPD Raub. Jadi hari ini syukur Alhamdulillah kerana kita dapat sama-sama untuk hadir pada bengkel pemantapan modul pengurusan sekolah ataupun lebih kita kenali sebagai MIS lah. Okay, untuk makluman, mungkin tahun ni pengurusan MIS ni dia lain sikit lah berbanding dengan tahun lepas. Kalau pada tahun lepas ataupun tahun sebelum ni diuruskan kalau di GPN oleh sektor pengurusan maklumat dan ICT dan di PPD unit ICT lah. Tapi untuk tahun ni
disebabkan persuturan baru di kementerian dan juga di Kementerian Pendidikan. Jadi unit ICT dan sektor ICT ni dia dah ada kan, macam tak ada lah Kalau di JPN masih ada lagi sektor pengurusan maklumat, tapi diterajui oleh yang grade F lah, bukan lagi ada DG. Jadi sektor pengurusan maklumat, walaupun nama sektor pengurusan maklumat, tapi dah tak menguruskan berkenaan dengan MIS ni. Dah tak menguruskan berkenaan dengan data. Kalau dulu data dijaga oleh sektor ICT lah. Jadi untuk tahun ni data tu mengikut kepada, kalau di MIS ni ke sektor pengurusan sekolah lah. Jadi dekat setahun jugalah benda ni dia hanging kan. Hanging, tak ada penjaga. Sebab di kementerian dan juga di sekolah tak ada masalah. Sebab di kementerian masih lagi di bawah EPRD ataupun bahagian dasar. Di sekolah masih lagi diuruskan oleh Murata lah. Cuma di PPD dan JPN ada masalah sikit sebab sektor ICT dan unit ICT tak ada. Jadi dekat setahun jugalah saya jangan tengok MIS ni. Tapi memandangkan pada bulan lepas Tuan Pengarah mengarahkan saya masih lagi menjaga MIS, walaupun saya dah berada di sektor pengurusan sekolah unit rendah, dan saya akan jaga operasi lah. Jadi bila jaga dua-dua sistem ni, kadang-kadang saya jangan lihat MIS ni. Jadi disebabkan pengarah arahkan juga saya untuk teruskan juga, sementara tunggu SOP yang baru. Jadi saya jagalah. Jadi bila saya pengurusan sekolah jaga, secara automatik di BPD pengurusan sekolah hanya jaga. Okey, jadi hari ini petang ni ke apa? Oh, satu keluar. Okey, saya buat difahamkan sampai petang. Tapi Cik Azam kata sampai tengah hari saya kena skip lah yang mana-mana. Okey, Format. Reset balik, reset. Nak reset balik dia. Kena hack ke? Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, lapan. Okay, jadi saya bersyukurlah di PPD Raut ni masih lagi pegawai MIS yang dululah, Cik Azam daripada dulu lagi yang jaga MIS. Jadi alhamdulillah jadi banyak di PPD lain yang bukan lagi dijaga oleh pengurus MIS yang dululah. Ada ada yang dulu tu ada di pelancangan, ada di Uniham dan sebagainya lah. Jadi di Raut ni alhamdulillah masih lagi Cik Nur Azam. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, dia ada submodul masing-masing lah. Okey, sebelum tu nak tanya, ada tak guru data baru? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang Okey, dah ada surat lantikan ke belum? Belum Dah hantar ke belum? Dah?
Okey. Ni hantar ke mana? Sebab saya ada juga saya terima. Tapi banyak yang tak terima. Tak sampai 12 lah. Kalau seluruh bahan tu tak sampai 12 yang saya terima. Okey, untuk yang belum dapat, jadi saya mohon untuk hantar permohonan tu ke Sektor Pengurusan Sekolah di JPN. Kalau unit rendah, UP kepada saya lah, Cik Muhammad Alias bin Cik Ibrahim. Kalau di menengah, untuk sekolah menengah, Encik Muhammad Hanif Sahu bin Kamaluddin. Sektor Pengurusan Sekolah Okey, untuk sekolah rendah, untuk sekolah menengah, Encik Muhammad Hanif Sahu bin Kamaluddin. Ni jadi sekarang ni semua surat lantikan berkait dengan guru dikeluarkan oleh Sektor Pengurusan Sekolah. Tak kira lah guru media ke, guru data ke, semua yang berkait dengan guru akan dikeluarkan oleh Sektor Pengurusan Sekolah. Okey, boleh salin. Boleh? Okey. Okey, kalau kita lihat kat sini, ni adalah paparan GPL lah. Dia ada kat atas tu LPMIP, EKMLTK, ada semak ralat, modul sekolah, infrastruktur, ICAP, STEM dan juga kewangan. Ni yang akan saya terangkan lah. Tapi memandangkan sampai pukul 2, jadi saya fokus dulu kepada sub-modul yang bertema dulu lah. Jadi yang bertema tadi berkenaan dengan pengurusan sekolah, modul pengurusan sekolah dan juga infrastruktur. Kalau ada masa saya akan terangkan yang lain lah. Sebelum tu saya akan terangkan berkenaan dengan LPMIP. Okey, LPMIP ni adalah singkatan daripada Laporan Perubahan Maklumat Institusi Pendidikan. Jadi tuan-tuan tak ada modul ni. Jadi modul ni, contoh saya ambil sekolah mana ni? Wow, SK Bandar Awang. Okey.
Okey. Contohnya SK Bandar Raup Okey, yang warna biru tu yang memang tak boleh nak ubah lah. Maksudnya kita tak boleh nak ubah kan. Okey, jika ada perubahan, sila maklum kepada, maksudnya bukan kerja gurata lah ni. Contoh saya ambil contoh kat sini peringkat sekolah lah Okey, contoh SK Bandar Raup ni prasekolah dan rendah. Okey, contoh saya ambil sekolah menengah Sekolah menengah yang ada tingkatan 6 lah. Dia ada menengah rendah, menengah atas dan juga tingkatan 6. Katalah bila tahun ni dah tak ada tingkatan 6. Jadi nak ubah kepada peringkat ni, kita kena, atau tuan-tuan kena mohon kepada sektor pengurusan sekolah untuk ubah. Sektor pengurusan sekolah akan keluarkan satu surat kelulusan, barulah dia akan bagi kepada saya untuk saya ubahlah. Sebagai contoh, saya ambil okey, yang kat sini, yang baru ni maksudnya yang saya dapat surat lah Contoh saya ambil satu sekolah iaitu SMK Methodist Kuantan. Dia tukar peringkat. Kalau dulu dia ada peringkat sekolah menengah rendah, atas dan tingkatan 6. Jadi untuk tahun ni apabila sekolah dah tak tawarkan, jadi dia mohon untuk tukar peringkat sekolah. Jadi saya akan buat benda ni lah. Tukar peringkat sekolah. Okey. Katalah guru besar dan guru data ni lain daripada data ni. Katalah guru data ni Mazlina binti Muhammad Hassan. Katalah bukan nama dia yang keluar. Katalah nama yang keluar tu Siti lah contoh Macam mana nak ubah data ni? Macam mana kita nak ubah? Macam mana tuan-tuan? Kena pergi kepada e-operasi. Sebab data ni diambil daripada e-operasi. Data guru diambil daripada e-operasi, data murid diambil daripada FPDM. Contohnya saya ambil guru data Guru data tadi nama Siti Sepatutnya nama Mazlina, tapi sebagai contoh yang keluar sini guru data tu nama Siti. Jadi mohon kepada tuan-tuan untuk maklum kepada GPK 1 untuk dia tengok pada tugas khas. Okey, yang pertama dia kena tengok Siti tu dulu. Adakah di tagging sebagai guru data? Mungkin sebelum ni dia dah jadi guru data di sekolah lama, bila pindah ke sekolah baru dia tak ubah guru data tu, jadi nama dia akan keluar pada paparan. Jadi dia kena ubah, kena buang guru data tu. Tagging sebagai guru data tu kena delete daripada tugas khas. Barulah dia pergi kepada Mazlina ni. Okey, Mazlina ni pada tugas khas dia kena tagging sebagai guru data. Barulah dia akan keluar dekat sini. Tadi pula dalam operasi kan memang sudah tukar nama saya, tapi kalau laporan ni masih guru tata lama juga. Ya, sekolah mana ya? Saya SJKC Cuncing. Cuncing yang SJKC. ni CBC 031. Ya. Chin Li Jing. Tapi bukan nama saya. Bukan nama Okey, saya buka operasi
Itu guru tata lama. Sudah terlama. Sini jawatan ni dia sekarang apa? Guru biasa. Guru disiplin. Ha? Guru disiplin. Guru akademik biasa kan. Guru akademik biasa kan. Okey. Saya kemas sini Okey. Cikgu juga nama apa ya? YEE. Y YEE. ni. Ya. Okey. Guratan. Okey, sekarang dah tukar kan? Okey, sekarang dah tukar dan nama cikgu Gurata baru. Ada tak soalan yang sama? Okey, sama. Jadi kena tukar di operasi. Jadi secara automatik dia akan ubah di data emis. Ada lagi yang masalah sama? Ada. Okey, jadi si Junce ni belajar keseluruhan dia 312, tidak termasuk prasekolah. Jadi yang ni diambil daripada APDM. Bilangan bilik darjah diambil daripada MIS lah. Bilangan bilik darjah prasekolah pun diambil daripada MIS. Bilangan kelas ambil pada APDM. Bilangan guru diambil daripada operasi. Bilangan bukan guru juga diambil daripada operasi. Kalau ada perubahan kat sini, pastikan cek di operasi. Katalah bilangan guru sepatutnya 30, kat sini keluar 29. Kena cek dekat operasi sama ada betul tak data tu. Okey, setakat ni okey tak modul LPIP? Okey, boleh? Okey, saya pergi terus kepada, saya tak cerita berkenaan dengan IKLTK ni. Sebab di RAUD ni tak ada yang ambil, yang ada allowance khas mengikut lokasi dan tahap usaha. Jadi untuk sekolah-sekolah pedalaman, kalau di Pahang ni ada 13 sekolah pedalaman yang dapat P1, P2, P3. Yang P1 dapat 500, P2 dapat 1000, P3 dapat 1,500. Jadi siapa-siapa yang nak 1,500, boleh mohon dengan saya luluskan. Sebab guru saya yang uruskan di sektor pengusaha sekolah rendah. Jadi siapa-siapa yang nak dapat 1,500, boleh mohon. Untuk sekolah-sekolah pedalaman.
Ha? Okey, jadi saya tegur kepada modul sekolah iaitu berkenaan dengan profil am. Okey. Grade A, jenis sekolah SJKC, pagi, beroperasi, prasekolah dan rendah, sekolah kerajaan, lelaki dan perempuan, lokasi pendaftaran dan lokasi semasa. Yang ini untuk tahun lepas Bermula pada tahun lepas ada sedikit berlaku perubahan berkenaan dengan lokasi. Kalau tuan-tuan perasan, ada sekolah dulu daripada bandar, daripada luar bandar jadi bandar, ada bandar jadi luar bandar. Lokasi pendaftaran ni, lokasi yang masa sekolah tu ditubuh. Lokasi semasa ni yang sekarang lah. Okey, kalau tuan-tuan untuk makluman ni, lokasi ni ditentukan oleh My Planning. Itu satu syarikat yang uruskan My Planning yang di bawah JPMD, iaitu Jabatan Pemetaan Bandar dan Luar Bandar. Jadi dia akan bagi satu plot lah, macam 4 segi gitu kan. Contohnya bandar, dia akan bagi contohnya kawasan ni bandar, kawasan ni luar bandar. Jadi bila tuan-tuan masuk je kod koordinat ni, dia akan ambil koordinat daripada MIS ni, dia masukkan dalam dia punya sistem yang ada dia punya petak-petak tu. Dia akan tentukan sekolah ni bandar ataupun luar bandar. Kadang-kadang ada satu sekolah ni dia sini bandar, sana luar bandar, walaupun sebelah sekolah ya. Sebab apa? Mungkin dia punya petak tu duduk kat pagar je kan. Bila dia taking tu mungkin duduk di luar bandar, satu lagi kat bandar. Yang ni kita tak boleh ubah. Tapi kalau tuan-tuan rasa bila klik pada dia punya apa ni, Google Map ni, contoh sini, betul sekolah ni duduk kat situ? Betul? Betul lah. Kalau tuan-tuan lihat zoom koordinat tu berada di luar daripada, maksudnya yang jauh sangat lah. Tiba-tiba contohnya sini, tiba-tiba duduk di Mempaga tuan-tuan. Sekolah sini tiba-tiba duduk kat Mempaga kan. Jadi tuan-tuan kena maklum untuk kita buat perubahan. Mungkin dulu bila sekolah di sini mungkin bandar, tapi bila dia take in koordinat tu di Mempaga mungkin jadi luar bandar. Jadi tuan-tuan kena maklum. Kadang-kadang sekolah ni bila jadi bandar dia query lah sikit Sebab apa? Biasanya permohonan untuk ke SBP semua tu dia ada kuota untuk luar bandar. Jadi bila dah tukar bandar ni, dia gelabah lah sikit. Saya ni terpaksa, pelajar saya terpaksa fight dengan pelajar-pelajar bandar lah. Jadi kalau tuan-tuan tu zoom dulu, tengok betul tak berada di sekolah. Cara dia kena duduk tengah-tengah lah, tengah-tengah kawasan sekolah lah. Ambil koordinat tu bagi kepada Cik Azam. Nanti Cik Azam akan kumpul dan bagi kepada saya lah untuk saya buat perubahan lah. Ada tak try klik kat sekolah tu? Ada tak yang jauh daripada sekolah? Tak ada? Try Okey, tak ada. Kalau ada, malu kan? Okey, untuk lembaga pengelola sekolah ni biasanya sekolah Cina dan sekolah Tamil yang biasanya dia ada pengelola sendiri. Biasa kalau sekolah-sekolah ni dia ada PBG kan. Biasanya sekolah bantuan kerajaan ni dia ada pengelola sekolah.
Jadi masukkanlah. Contohnya sini tarikh daftar LPS ni 26 Aguran 8 1980. Maksudnya tahun 80 dan tubuhnya lembaga pulau sekolah di Si Cuncing. Okey, kalau ada perubahan pada label sekolah, sila maklumkan. Katalah sekolah tu ada tingkatan 6, kena bagi tahulah. Ataupun sekolah tu sekolah SBT, ataupun sekolah ada SKK, kena maklum. Kalau tak sama sini, macam sini level dia satu sekolah tak ada semua ni. TS25 pun bukan Kalau TS25 pun kena maklum. Okey, sejarah email yang ni dah tak boleh ubah saya rasa ni. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah kan? Sebab yang ni memang kita dah lock lah. Terlock sebab apa? Kita nak suruh semua guna email kerajaan. Itu moi.edu.my. Jadi semua kena guna yang tu. Kalau dulu kita buka ada yang bagi Yahoo, ada yang bagi Gmail. Jadi kita nak standard, kita dah minta kementerian untuk lock email. Okey, bilangan optimum pelajar. Macam mana cara nak kira ni? Macam mana cara? Apa maksud bilangan optimum pelajar? Macam mana tu? Kosong. Okey, bilangan optimum pelajar ni bilangan pelajar yang boleh secara maksimal boleh duduk di sekolah tu. Maksudnya sekolah Cuncing ni maksimal pelajar 700 orang. Jadi cara kira dia macam mana? Cara kira dia bergantung pada bilik darjah. Bukan kelas, bilik darjah. Bilik darjah ni campur semualah. Maksudnya contohnya ada 10 bilik darjah, mungkin kelas ada 5 ataupun ada 8. Kelas ni yang ada pelajar. Bilik darjah ni termasuk semua kelas yang kosong. Sebab kita nak tahu di sekolah ni boleh muat sampai berapa. Contohnya ada 10. Dalam satu kelas tu berapa pelajar? Dia ada 35-40. Okey, bagi sekolah-sekolah yang biasanya kalau yang JKR dia akan kira 40 satu kelas. Tapi sekarang ni ada sekolah-sekolah yang baru yang guna design base, dia kelas dia kecil sikit. Berbanding sekolah lama, kelas dia kecil, tu yang tu 35. Contoh saya ambil sekolah yang JKR bagi contohlah 40 40 orang satu kelas. Maksudnya kalau ada 10 bilik darjah, maksudnya 10 darab 40 dapatlah 400. Maksudnya sekolah tu dia maksimal 400. Tapi kalau sekolah tu dia kelas dia tu kecil, 35, 10 darab 35 darab 350. Maksudnya sekolah tu boleh muat maksimal dia 350 orang. Kalau 10 kelas lah. Tu bergantung pada bilangan kelas di sekolah masing-masing. Maksudnya 35 ataupun 40 je satu kelas. So apa data ni diambil oleh unit perancangan dan juga unit pembangunan di JPN dan juga BPD untuk dia lihat keperluan untuk penambahan bangunan di sekolah ataupun untuk dia buka kelas. Apa kalau katalah sekolah ni 700, tiba-tiba pelajar tiba-tiba dia mohon untuk buka ataupun dia mohon pembangunan. Kata nak mohon bangun blok. Katalah saya nak tambah blok satu sebab tak cukup kelas. Sedangkan pelajar baru ada 400. Bilangan optimal dia 700. Jadi keperluan tu tak ada lah.
Sebab pelajar masih boleh muat lagi sampai 700. Sebab apa nak mohon? Kalau lah sini ada 700, bila nak terima 700, sedangkan pelajar dah jadi 1000, tu ada keperluan untuk tambah bangunan. Jadi data ni diambil oleh sektor perancangan dan juga pembangunan di bawah RMK. Ada satu pegawai yang jaga untuk RMK ni, dia akan ambil data ni. Faham tak setakat ni yang tu? Faham Okey, sekolah ni tak ada asrama, tak ada rumah guru. Yang ni logo sekolah lah. Okey, bagaimana nak kira contohnya bilangan optimum asrama bagi sekolah-sekolah yang ada asrama?